Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Faris Imran bin Faizal, berumur 18 tahun dan berasal daripada Jindra, Kedah. Pada tahun 2018 hingga tahun 2023, saya telah melanjutkan pelajaran ke sekolah harian iaitu Polis Sultan Dua Hamid. Kemudian berpindah kepada sekolah menengah saya sendiri. Saya merupakan pelajar sains kuning dan telah berjaya mendapat 5A dan 5B. Kemudian saya melanjutkan pelajaran saya ke Polis Matrikulasi Kejuruteraan Kedah dalam jurusan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Saya juga telah berjaya mendapat band 5.5 dalam MUE. Jika saya ingin menggambarkan diri saya dalam 3 perkataan, yang pasti bertanggungjawab, amanah dan berdikari. Saya mempunyai kemahiran dalam sukan dan permainan. Saya pernah mewakili sekolah dalam tandingan sukan rugby dan saya juga pernah mewakili sekolah dalam tandingan robotik. Saya mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi dan mampu memimpin ahli kumpulan dengan baik. Saya telah menjadi pengurusi kelab robotik selama setahun di sekolah menengah. Saya melakukan perancangan yang teliti dalam setiap keputusan dan tindakan. Jurusan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik mempunyai pelbagai pilihan kerjaya dan seiring dengan objektif kerajaan iaitu merealisasikan Industri 4.0. Selain itu, peluang pekerjaan yang luas telah mendapat ijazah sarjana muda dalam Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Seterusnya, permintaan pekerja yang semakin banyak dalam bidang ini seiring dengan perkembangan teknologi di negara kita. Akhir sekali, dapat memperoleh skil komputer sepanjang tempoh pengajian. Universiti Teknologi Malaysia UTM adalah sebuah institusi pengajian tinggi yang unggul dalam bidang kejuruteraan, sains dan teknologi di Malaysia. Kemudahan UTM yang lengkap seperti makmal kejuruteraan telah menarik bidang saya untuk melanjutkan pelajaran saya di UTM. Saya berhasrat untuk bekerja di syarikat Shell Malaysia sebagai jurutera elektrik. Syarikat Shell Malaysia ialah salah satu syarikat gas dan minyak yang terkemuka di Malaysia. Saya ingin menjadi jurutera yang profesional dan juga memudahkan urusan orang lain. Saya ingin berterima kasih kepada pihak Universiti Teknologi Malaysia kerana sudi untuk menilai video ujian saya. Saya berharap agar pihak UTM dapat memberikan peluang kepada saya untuk melanjutkan pelajaran di sana dalam jurusan yang saya mohon. Berikut adalah pautan mengenai saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faris Imran mewakili The Malayan akan membentangkan prinsip keempat rukun negara. Prinsip keempat rukun negara ialah kedaulatan undang-undang. Pada pendapat saya, pegangan prinsip ini membawa perpaduan kepada rakyat Malaysia melalui 4 cara. Objektif video ini ialah kedaulatan undang-undang ialah prinsip perundangan yang menyatakan bahawa keseluruhan negara harus diperintah oleh undang-undang. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh undang-undang untuk keseluruhan masyarakat, terutamanya para pemerintah, pengatur perilaku termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Undang-undang yang telah dilaksanakan oleh kerajaan khusus diwujudkan bagi memelihara keselamatan rakyat Malaysia. Hal ini wujud akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang telah mencatatkan tarikh titik hitam kepada Malaysia. Pada ketika itu, bahkan tidak dapat dilupakan oleh setiap rakyat Malaysia. Oleh sebab itu, perlembagaan pada ketika itu telah menggubal undang-undang bagi memastikan peristiwa tersebut dihindari. Bagaimanakah kedaulatan undang-undang dapat membawa perpaduan kepada rakyat Malaysia? Kedaulatan undang-undang dapat membawa perpaduan kepada rakyat apabila adanya kerjasama antara masyarakat. Masyarakat memainkan peranan yang penting dalam mematuhi undang-undang bagi mewujudkan perpaduan. Sebagai contoh, undang-undang yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan ketika pandemik COVID-19 yang mewajibkan semua rakyat untuk berkurung di rumah. Kesan kepada kepatuhan rakyat terhadap undang-undang tersebut ialah membuktikan berlakunya pengurangan penyebaran wabak tersebut. Hasilnya, bukan sekadar penyebaran wabak sahaja yang dapat dikawal, malah sifat bersatu padu dan perpaduan rakyat jelas terlihat apabila rakyat bersama-sama mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan.
Yang kedua, kedaulatan undang-undang dapat membawa perpaduan kepada rakyat apabila adanya sifat adil dan saksama kedaulatan undang-undang. Hal ini menjamin setiap individu di Malaysia diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum. Tidak ada golongan yang dikecualikan dari undang-undang atau mendapat perlakuan istimewa. Undang-undang di Malaysia telah dibina berasaskan keadilan dan kesaksamaan, telah menyatupadukan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, kedudukan semua warga negara sama di sisi undang-undang, dari individu biasa hingga pemimpin tertinggi. Apabila undang-undang diutamakan, tiada lagi ruang yang wujud untuk tindakan sewenang-wenangnya. Apabila rakyat melanggar undang-undang negara, tindakan yang dikenakan adalah sama dan tidak akan ada pergaduhan antara rakyat berkaitan dengan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah. Kesannya, hak asasi manusia terjamin melalui undang-undang dan keputusan hakim. Yang ketiga pula, undang-undang dibentuk bertujuan memastikan keselamatan rakyat dan negara terjamin. Undang-undang yang telah dilaksanakan oleh kerajaan khusus diwujudkan bagi memelihara keselamatan rakyat Malaysia. Hal ini wujud akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang telah mencatatkan satu titik hitam kepada Malaysia pada ketika itu, bahkan tidak dapat dilupakan oleh setiap rakyat Malaysia. Oleh sebab itu, perlembagaan pada ketika itu telah menggubal undang-undang bagi memastikan peristiwa tersebut dihindari. Kesannya, ketegangan kaum pada ketika itu dapat dileraikan dan kini rakyat Malaysia hidup bersatu padu. Dan yang terakhir, undang-undang yang dibina bertujuan untuk membentuk sistem pentadbiran yang kemas dan teratur. Kerajaan mengutamakan prinsip undang-undang untuk mewujudkan sistem pentadbiran yang sistematik. Perhatian yang diberikan kepada prinsip ini dapat mewujudkan pentadbiran yang licin. Sebagai contoh, kerajaan mentadbir negara berasaskan undang-undang yang telah dikuatkuasakan supaya dapat mentadbir rakyat sekaligus menyatukan rakyat. Hal ini adalah demikian kerana sistem pentadbiran dan undang-undang tersebut tidak hanya menyebelahkan satu pihak sahaja, malah meliputi semua pihak. Kesannya, pihak kerajaan dan rakyat dapat berkongsi manfaat hasil daripada kemajuan negara. Kesimpulannya, pegangan kukuh kepada prinsip kedaulatan undang-undang merupakan asas dalam membentuk perpaduan antara rakyat yang harmoni serta masyarakat yang sejahtera. Prinsip kedaulatan undang-undang ini perlulah dipupuk dan diamalkan oleh setiap rakyat Malaysia bagi menjadikan negara aman dan harmoni serta mengikut acuan nilai dan budaya setempat. Itu saja daripada saya. Hubungi saya di paparan yang tersedia. It's been a long